Assalamualaikum dan salam sejahtera dari World Trade Center Kuala Lumpur. Anda bersama saya Ihsan Dahya dan ini fokus minggu depan. Banyak perkara sebenarnya untuk kita saksikan sepanjang minggu hadapan, bukan sahaja dalam negara, malah luar negara khususnya. Tetapi apa yang menarik perhatian kita adalah dua perkara penting, terutamanya melibatkan kes COVID-19, dan perkara ini sebenarnya antara perkara yang perlu kita lihat dan juga kita pastikan setiap hari apabila negara telah pun boleh merentas negeri dan sebagainya. Tetapi dalam tempoh itu, dua perkara besar yang berlaku, terutamanya esok adalah hari penamaan calon bagi Pilihan Negeri Melaka, yang mana akan berlangsung untuk kita saksikan antara parti-parti yang akan bertanding, calon-calon muda, calon-calon yang sedia ada ataupun muka-muka baru yang dapat kita saksikan. Banyak antara rentetan perkara yang telah kita baca dan juga kita dengar sebelum ini. Dan satu lagi yang menjadi persoalan pula adalah berkaitan dengan bila pula Pilihan Raya Negeri Sarawak. Ini antara perkara yang menjadi tumpuan khususnya di Astro Awani yang akan kami bawakan kepada anda liputannya dari semasa ke semasa. Jadi untuk waktu ini, dua wartawan Astro Awani. Yang pertama adalah Firdaus Azil yang kini berada di Melaka yang membuat liputan Pilihan Raya Negeri, dan seterusnya kita ada Hasimi Muhammad yang berada di Kota Samarahan, telah pun bersedia untuk mendapatkan ataupun mengikuti perkembangan Pilihan Raya Negeri Sarawak yang mungkin akan diadakan pada bila-bila masa, dan ini turut menjadi tanda tanya dan juga persoalan lanjut berhubung dengan perkara ini. Jadi kedua-dua wartawan Aswani ini akan bersama-sama saya dalam fokus minggu depan untuk kita saksikan apa sebenarnya rentetan dan juga perkara yang akan berlaku sepanjang minggu hadapan. Jadi untuk pertamanya saya nak bersama dengan Firdaus Azil. Assalamualaikum Firdaus Azil yang kini berada di Melaka. Tumpuannya pasti esok dengan rakan-rakan wartawan yang lain termasuk Haji Nazri, ada Syuhadah dan juga Faris Azman, tetapi tumpuannya telah pun berjalan sejak berminggu-minggu yang lalu selepas Melaka mengumumkan pembubaran Dewan Undangan Negeri. Menjadi persoalan berkaitan dengan SOP, bagaimana penamaan calon esok diadakan dan sebagainya. Bagaimana Firdaus Azil melihat kepada perkembangan dan juga mungkin perjalanan sepanjang minggu depan, terutamanya esok hari penamaan calon Pilihan Raya Negeri Melaka? Firdaus. Okey, baik. Terima kasih Ihsan. Waalaikumsalam. Sebelum itu saya menjawab salam. Okey, saya berada di Melaka sejak pada 1 hari bulan untuk mengikuti secara rapat perkembangan perjalanan Pilihan Raya Negeri Melaka, yang mana sebelum ini semalam kita sudah selesai mendengar pengumuman calon-calon yang telah disahkan akan mewakili parti-parti masing-masing, iaitu daripada Perikatan Nasional, daripada Pakatan Harapan, daripada Barisan Nasional, serta juga kalau tak salah saya semalam Parti Bumi Putra Perkasa Malaysia ataupun Putra juga telah mengumumkan calon, di mana mereka kesemua ini akan bertanding, akan bersaing untuk merebut 28 kerusi Dewan Undangan Negeri bagi membolehkan siapa yang mendapat majoriti, maka merekalah yang akan menerima mandat untuk menjadi kerajaan negeri Melaka seterusnya. Dan saya juga difahamkan kali ini mereka tempoh kali ini juga akan berjalan selama 5 tahun. Maksudnya pemilihan kerajaan kali ini adalah untuk tempoh 5 tahun. Bukan maksudnya sekiranya ada pilihan raya umum maka tidak akan disekalikan. Tetapi yang menjadi persoalan, yang menjadi tanda tanya ialah mengenai bila agaknya SOP oleh yang akan diumumkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya, kerana selagi SOP itu masih belum diumumkan, selagi itu parti-parti politik tertanya-tanya apakah batasan yang boleh mereka lakukan. Sebab kita faham bahawa setiap pilihan raya negeri, setiap pilihan raya sekalipun, elemennya adalah penamaan calon, kempen, hari mengundi awal serta hari pengundian, dan itu memerlukan kempen dari rumah ke rumah, ceramah, walkabout dan sebagainya. Tetapi kali ini mereka terbatas kerana ini kita faham kerana susulan oleh negara ataupun Melaka ini sendiri, walaupun sudah memasuki fasa 4, iaitu yang terakhir sekali dalam pelan pemulihan negara, tetapi memandangkan ada risiko-risiko, maka mereka pun tak berani hendak melakukan aktiviti dengan lebih kerap kerana menurut mereka masih tertakluk di bawah Akta 342. Jadi ada masih menunggu keputusan. Dan semalam pun kalau boleh saya kongsikan, kita mendengar taklimat SPR dan kononnya
Melaka ini akan ditutup, akan ada sekatan jalan raya untuk menghalang orang luar memasuki dan sebagainya, sudah bertebaran, sudah menjadi orang kata viral ataupun tular, tetapi itu dinafikan oleh SPR. Tetapi itu yang masih menjadi tanya. Dan juga kalau boleh saya kongsikan, kita jangkakan macam semalam polis sudah pun mengatakan bahawa akan ada 15 kalau tak salah saya sekatan jalan raya untuk tujuan-tujuan tertentu, dan ada sedikit juga telah diumumkan oleh setiausaha SPR kalau tak salah saya, Datuk Ikmaluddin, yang mengatakan besok sekiranya ada apabila hari penamaan, maka hanya calon penyokong sahaja yang dan juga penama atau pencadang sahaja yang dibenarkan berada di pusat penamaan calon. Wakil-wakil ataupun penyokong mereka tidak dibenarkan menyertai di kesemua 28 zon ini. Itu antara yang kita dengar yang telah pun diumumkan sebentar tadi. Tetapi itu hanya secebis daripada bagaimana rentetan perjalanan kempen sebagainya. Tetapi itu tolak ke tepi dulu. Itu kita jangkakan mungkin akan difinalize dari semasa ke semasa. Tetapi hari ini saya rentetan daripada pengumuman semalam, nama-nama seperti Sami Nadan, nama seperti Nana ataupun Farzana Hayani kalau tak salah saya, nama seperti Dr. Akmal, nama seperti Fairul Rostad. Ini nama-nama calon-calon muka baharu yang kalau difahamkan kalau tak salah saya berusia di bawah 40 tahun. Ketiga-tiga koalisi ini, Perikatan Nasional, Barisan Nasional dan Pakatan Harapan kali ini mengambil pendekatan yang lebih berani, mengenengahkan sebilangan besar calon-calon muda. Tetapi kita faham sekiranya ada batasan untuk berkempen, bagaimana agaknya untuk ketiga-tiga koalisi ini menjual ataupun untuk menunjukkan kepada pengundi di kawasan masing-masing ini adalah calon-calon mereka. Sekiranya tidak dibenarkan kempen-kempen secara fizikal, ceramah umum dan sebagainya, bagaimanakah persoalan itu akan dijawab? Ini yang saya bawakan dalam sidang media Pemuda Pakatan Harapan oleh Ketua Pemuda Pakatan Harapan sebentar tadi oleh YB Howard Lee. Cuba kita dengarkan jawapan YB Howard. Bagi saya, satu, konsep calon kawasan kubu kuat itu tidak lagi wujud dalam suasana baru, norma baru, SOP baru yang ada dan telah dikemukakan oleh pihak SPR dan juga MKN. Kerana cabaran yang di hadapan kita memang agak kabur bukan saja hujan kat luar, dia bukan hujan renyai, dia hujan lebat dengan kabur lagi. Kita tak nampak apa yang berada di hadapan. Jadi selamat tak selamat, kubu kuat tak kuat, kita tak tahu. Tetapi janji apa yang telah kita bertekad dan menekat untuk buat adalah untuk sampaikan mesej kita, baik melalui social media, baik melalui surat khabar, baik melalui TV atau baik melalui bersemuka, dalam apa jua cara yang ada, kita akan pastikan. Bak kata pepatah Melayu, patah sayap bertongkat paruh, patah paruh bertongkat dagu, patah dagu bertongkat siku, patah siku bertongkat kuku. So, apa jua kita akan cuba. Janji kita tidak memudaratkan keselamatan orang ramai, kita tidak memudaratkan keselamatan calon-calon kita, dan kita membawa suara bukan saja anak-anak muda dan suara keseluruhan rakyat Melaka dan keseluruhan rakyat Malaysia melalui Melaka. Jadi kita akan berkomited untuk selamat, tetapi tiada kerusi yang selamat, tetapi rakyat yang akan tentukan sama ada kita membawa satu kempen yang berhasil atau tidak. Kita serah kepada rakyat. Itu apa yang dinyatakan, tetapi Firdaus Azil, saya tertarik dengan latar belakang Firdaus Azil melihat kepada Sungai Melaka yang mungkin kelihatannya tenang tetapi sedikit bergelora sepanjang minggu depan selepas penamaan calon khususnya. Adakah kita melihat kepada gelora yang besar akan berlaku di Melaka, terutamanya dalam tempoh berkempen, walaupun kempen bersemuka itu tidak dibenarkan? Okey, selain daripada gelora di sewaktu tempoh berkempen, kita juga telah dapat mendengar laporan-laporan, malah kita melihat dengan mata kata ini. Sebagai contoh, saya nak mengambil contoh Pakatan Harapan sewaktu semalam pengumuman oleh pengerusi Pakatan Harapan Datuk Sri Anwar Ibrahim, yang mana 2 nama daripada 4 bekas adun yang telah orang kata dilaporkan mengakibatkan kejatuhan
kerajaan negeri pimpinan Ketua Menteri sebelum ini, iaitu Datuk Seri Sulaiman Mat Ali, iaitu Datuk Seri Idris Harun juga merupakan bekas Ketua Menteri Melaka, serta seorang lagi Datuk Nur Azman Hassan. Kedua-dua mereka merupakan dahulu menyandang kerusi Adun Sungai Udang. Datuk Idris Harun Sungai Udang dan Datuk Nur Azman ialah Pantai Kundur, tetapi mereka telah ditarik, yang mana Datuk Idris Harun kali ini akan bertanding di bawah tiket ataupun bendera di bawah tiket Parti Keadilan Rakyat, maafkan saya, PKR, tetapi dan Datuk Nur Azman pula akan bertanding di bawah bendera Amanah, tetapi mereka akan menggunakan logo Pakatan Harapan. Kedua-dua mereka ini apabila nama diumumkan telah mengakibatkan sedikit rasa tidak puas hati. Itu pun saya lontarkan kepada YB Howard Lee. Dan juga kalau kita mengikut perbincangan di sosial media dan juga perbincangan di kedai-kedai kopi dan sebagainya, mengapa agaknya Pakatan Harapan memilih untuk mencalonkan semula kedua-dua ini, kerana mereka khawatir, mereka kata Pakatan Harapan sepatutnya memperjuangkan akta anti lompat parti, tetapi mengapa diambil dua orang ini? Itu yang sedang menjadi perbincangan. Tetapi seperti YB Howard mengatakan pada saya, biar rakyat Melaka tentukan sama ada keputusan itu betul atau tidak, dan laporan itu akan diperincikan, akan saya bawakan dalam buletin seterusnya. Selain itu, daripada pihak UMNO sebagai contoh, pihak Barisan Nasional juga kita mendengar sebagai contoh, sebelum ini ada beberapa sidang media oleh satu pasukan kepada calon ini, satu pasukan kepada bekas adun di satu kawasan ini yang mempersoalkan keputusan pucuk pimpinan. Mengapa adun di kawasan mereka itu tidak dicalonkan ataupun tidak dicadangkan untuk mempertahankan kawasan? Itu antara gelora-gelora yang kita lihat. Tetapi sudah pastinya ini yang saya memberi fokus ialah bagaimana beberapa penganalisis berpendapat bahawa Pilihan Raya Negeri Melaka ini, PRN Melaka ini akan menyaksikan tamatnya apa yang disebut sebagai muafakat nasional, iaitu kerjasama antara UMNO serta PAS, yang mana kita telah dapat lihat hasil-hasil kerjasama mereka sebelum ini, PRK Semenyih, PRK Tanjung Piai, PRK Cameron Highland dan sebagainya. Kali ini Pilihan Raya Negeri Melaka, beberapa penganalisis berpendapat ini akan menunjukkan, membuktikan bahawa muafakat nasional yang telah pun dimeterai sejak 2 tahun lepas akan berakhir. Itu juga antara fokus kita, itu antara gelora-gelora ataupun sesuatu yang patut diberi perhatian oleh media dan juga penganalisis. Itu mungkin yang saya rasa jawapan kepada persoalan Ehsan lontarkan sebentar tadi. Kalau bercakap dengan Firdaus Azil, banyak fokus yang diberikan itu adalah antara yang mungkin sentiasa Firdaus Azil perhatikan, liputan dan sebagainya, dan pastinya banyak lagi cerita-cerita yang akan dibawakan oleh Firdaus Azil sepanjang tempoh berada di Melaka. Terima kasih Firdaus Azil dari Melaka. Kita nak terus ketika ini bersama dengan Hasimi Muhammad pula yang berada di Kota Samarahan di Sarawak. Hasimi, Melaka sudah pun kita tahu ceritanya dan esok penamaan calon dan sebagainya. Tetapi kalau di Sarawak, minggu depan ini kita masih menjadi tanda tanya apa yang akan jadi. Adakah pilihan raya itu akan diadakan segera atau pilihan raya itu akan diadakan dalam masa terdekat dan sebagainya. Tetapi mungkin dalam tempoh 2 hari Hasimi berada di Sarawak, ada cerita ataupun perkara yang boleh dikongsikan, mungkin terutamanya berkaitan dengan fokus liputan dan juga apa yang akan berlaku khususnya sepanjang minggu hadapan Hasimi. Baik, terima kasih Ehsan di studio. Seperti mana yang saya maklumkan, saya ketika ini bertugas langsung di Kota Samarahan, di mana di bawah Parlimen Kota Samarahan ini ada 3 Dewan Undangan Negeri, iaitu N15 Asarjaya, N16 Muara Tuang dan N17 Takan, yang mana pastinya tumpuan kita dalam hari-hari mendatang juga akan fokuskan kepada don-don di kawasan ini juga. Sepanjang kita masih lagi ketika ini berteka-teki bilakah tarikh pilihan raya negeri ke-12 Sarawak akan diumumkan, dan fokus utama ketika ini juga Ehsan pastinya ada beberapa tumpuan. Pertama, seperti mana kita tekankan, adalah tarikh pilihan raya negeri Sarawak itu sendiri, SOP yang bakal diumumkan oleh SPR dan juga kerusi-kerusi yang akan dipertandingkan oleh parti-parti di Sarawak ini sendiri. Selain juga pastinya adalah tumpuan kepada story-story ataupun kisah-kisah rakyat di 82 don di negeri Sarawak ini untuk kita bawa
dibawakan sepanjang tempoh pilihan raya Sarawak yang akan diumumkan kelak itu. Namun untuk kali ini sebenarnya kita tekankan bahawa SPR ketika ini masih lagi belum mengumumkan tarikh-tarikh penting untuk pilihan raya, termasuk juga dengan penamaan calon, undi awal dan juga hari pengundian itu. Dan ada sumber-sumber yang kita dengar ketika ini, Ehsan maklumkan bahawa SPR ketika ini memberi fokus kepada pilihan raya negeri Melaka terlebih dahulu, kerana seperti dimaklumkan oleh Firdaus Aziz sebentar tadi bahawa esok pastinya tumpuan pada penamaan calon di negeri bersejarah itu, dan kita jangkakan sebaik saja proses penamaan calon itu selesai dilaksanakan di negeri Melaka itu, kemungkinan besar SPR akan mengadakan sidang media untuk mengumumkan tarikh-tarikh penting bagi pilihan raya pelaksanaannya di negeri Sarawak ini. Sebenarnya kita pun sedia maklum bahawa pada 3 November lalu proklamasi darurat telah pun secara rasmi tamat selepas yang di-Pertuan Agong telah pun berkenan menarik proklamasi darurat di negeri Sarawak ini. Maka dalam tempoh 60 hari itu pelaksanaan pilihan raya perlu dilakukan di negeri ini. Dan fokus kedua juga Ehsan adalah SOP, di mana yang dimaklumkan oleh rakan tugas Firdaus Aziz bahawa SOP di Melaka itu ketika ini juga masih belum jelas dimaklumkan oleh SPR. Begitu juga dengan pelaksanaan pilihan raya di negeri Sarawak ini. Ketika ini kita masih lagi menunggu apakah SOP yang diguna pakai di Melaka itu akan dibawakan di Sarawak ini sendiri, termasuk juga larangan-larangan seperti kempen rumah ke rumah, perhimpunan dan sebagainya. Apakah itu akan diguna pakai di sini ataupun akan ada penambahbaikan dari segi SOP yang akan dilaksanakan di negeri Sarawak ini, mengambil kira situasi ataupun risiko-risiko semasa, terutamanya berkaitan dengan jangkitan penularan COVID-19 di negeri Sarawak ini, dan juga keadaan ataupun situasi semasa geografinya di negeri Sarawak. Banyak kawasan, misalnya kita melihat kepada kawasan-kawasan di luar bandar, bagaimana ia akan diguna pakai di negeri ini pelaksanaannya, termasuk juga dengan kempen-kempen yang akan digunakan oleh calon-calon yang akan bertanding dalam masa yang sama untuk memastikan aspirasi dan inspirasi yang dibawakan oleh mereka ini dapat disampaikan secara tepat dan terperinci kepada rakyat di 82 don di negeri Sarawak ini. Dan tumpuan yang ketiga adalah sebenarnya kita tekankan adalah mengenai pembahagian kerusi, di mana kalau setakat ini apa yang dimaklumkan ataupun dilaporkan oleh rakan-rakan tugas kita yang juga berada di Sarawak ini, termasuk juga wakil dari Sarawak Nuzuluddin Syafiq, Munirah Fadilah dan sebagainya, PKR telah pun mengesahkan 49 kerusi akan bertanding daripada 82 dua kerusi. Sementara PAS juga telah pun mengesahkan 11 kerusi. Namun parti seperti GPS masih lagi belum mengesahkan, masih lagi berunding dengan kerusi-kerusi parti-parti komponennya untuk menentukan agihan kerusi itu sendiri. Ehsan, itu antara fokus kita ketika ini. Ya, dua fokus utama yang akan pastinya rencanakan apa yang akan berlaku sepanjang minggu hadapan. Tadi kita berada di Melaka dan seterusnya Hazimi Mohamad berada di Sarawak, dan pastinya liputan ini kita akan bawakan kepada anda menjelangnya hari pengundian dan juga menjelangnya tarikh yang mungkin akan diumumkan SPR berkaitan dengan pilihan raya negeri Sarawak. Seketika nanti saya nak bersama dengan Presiden ABIM Muhammad Faisal Abdul Aziz, kita nak bercakap dengan lebih lanjut berkaitan dengan dua situasi, terutamanya melibatkan politik negara, pilihan raya negeri di Melaka dan juga di Sarawak nanti. Kita beristirahat seketika, kembali selepas ini.